Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa man walah ma ba'd. Hari ini penerangan tentang pelajaran minggu lepas. Kita belajar muka surat 11 dari buku teks Sirah 4 dari poin nombor 1 hingga poin nombor 6. Baik. Jom. Unit keempat ataupun pelajaran yang keempat, orang munafik. Kita belajar siapa itu orang munafik dan apa yang dia lakukan pada zaman Rasulullah SAW. Nombor 1, telah membantu orang-orang Yahudi melaksanakan tujuan mereka ialah sekumpulan dari Arab Madinah yang menyembunyikan kekufuran mereka kerana takut atas nyawa mereka. Di Madinah ada orang Islam. Dalam Islam pula, dalam orang Islam ni ada dua golongan. Golongan Muhajirin dan golongan Ansar. Golongan Muhajirin, orang yang berpindah dari Mekah ke Madinah. Dan orang Ansar, orang Islam di Madinah. Terdiri dari dua kaum, iaitu Aus dan Khazraj. Di sana, di Madinah, ada juga orang yang bukan Islam, dari Arab. Ada. Dan di Madinah juga ada bangsa lain, iaitu bangsa Yahudi. Yang tidak Islam. Ada yang Islam, tapi sedikit di kalangan mereka yang Islam. Kebanyakan mereka tidak menerima Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Baik. Apa poin nombor 1? Telah membantu orang-orang Yahudi melaksanakan tujuan mereka ialah sekumpulan dari Arab Madinah yang menyembunyikan kekufuran mereka kerana takut atas nyawa mereka. Ini orang munafik. Mereka menolong kaum Yahudi melaksanakan rancangan-rancangan jahat mereka dan mereka ini pada zahirnya kita nampak sebagai seorang Islam, akan tetapi dalam hatinya mereka adalah seorang yang kafir. Itu poin nombor 1. Nombor 2, yang mengetuai mereka, kumpulan munafik ini, orang-orang yang menyembunyikan kekufuran dalam hati, menzahirkan Islam di luar. Ketua mereka ialah Abdullah bin Ubay bin Salul Al-Khazraji. Sebelum ni kita pernah belajar orang Islam Madinah ada dua kaum, kaum Aus dan kaum Khazraj. Ketua orang munafik ialah Abdullah bin Ubay bin Salul Al-Khazraji, orang Khazraj, kaum Khazraj. Yang menyembunyikan kekufuran dalam hati. Dalam hati tak percaya apa yang dibawa oleh Rasulullah. Tapi di luar mereka melaksanakan ajaran Islam. Nombor 3, yang mana dia pernah menjadi calon ketua bagi penduduk Madinah sebelum hijrahnya Rasulullah SAW. Poin yang ketiga, maksudnya sebelum Nabi berhijrah ke Madinah, ketika itu berebut siapa yang ingin menjadi pemimpin utama Madinah, sehingga berperang. Banyak kali berlaku pertempuran antara Khazraj dan Aus. Dua kaum ni kaum yang sangat kuat. Di samping itu ada lagi kaum-kaum yang lain, tetapi yang besarnya ialah Aus dan Khazraj. Sering bertelingkah, sering bertempur untuk mendapat seorang pemimpin di kalangan mereka untuk mengetuai Madinah. Maknanya ada konflik kepimpinan di Madinah sebelum kedatangan Rasulullah SAW. Dan Abdullah bin Ubay bin Salul Al-Khazraji, ketua orang munafik, pernah menjadi calon untuk pemimpin utama Madinah. Pernah menjadi calon. Dan kemungkinan kita boleh katakan bahawa disebab itulah beliau menjadi orang yang pertama
yang tidak menerima Islam dalam hati, akan tetapi zahirnya dia melaksanakan Islam kerana takut nyawanya terancam oleh orang-orang Islam. Nombor 4, dan tidak syak lagi, kemudaratan orang munafik lebih dahsyat dari kemudaratan orang kafir. Kerana apa? Kerana mereka pada zahirnya Islam. Kita pun tak tahu dia bukanlah Islam yang sebenar. Bahkan dia musuh dalam lipatan. Musuh dalam selimut. Orang munafik ni. Luarannya nak buat Islam. Sembahyang, zakat, puasa. Tapi dalam hati ingin menyerang umat Islam dari dalam. Lebih berbahaya daripada musuh orang kafir. Orang kafir ni kita nampak penentangan mereka terhadap ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Seterusnya, poin yang kelima, kerana mereka boleh masuk di antara orang Islam, kerana mereka menzahirkan Islam, lalu mengetahui rahsia mereka. Nabi adakan perbincangan dalam kalangan sahabat-sahabat. Ada orang hadir kerana diorang ni orang Islam pada zahirnya. Nabi tahu, akan tetapi sahabat-sahabat yang lain tidak tahu. Dan menyebarkannya di antara musuh dari Yahudi dan selain mereka seperti yang berlaku berkali-kali. Apabila mereka, kaum munafik ni, berlakon jadi orang Islam dan mengetahui rahsia-rahsia yang banyak dari kalangan orang Islam, mereka pergi dekat rakan perkongsian mereka, iaitu orang kafir, lebih tepat lagi orang Yahudi, dan mereka menyebarkan rahsia orang Islam itu kepada kaum Yahudi. Dan banyak kali berlaku, bukan sekali, banyak kali. Akan tetapi Allah SWT, wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Mereka merancang, akan tetapi Allah juga ada perancangan. Berkali-kali orang Islam berjaya mematahkan rancangan jahat yang tersembunyi yang ditimbulkan oleh orang munafik. Poin nombor 6 yang terakhir, dan asas yang Nabi di atasnya adalah menerima apa yang zahir dan menyerahkan kepada Allah apa yang terlindung. Akan tetapi Nabi SAW tidak merasa aman atas mereka pada apa-apa jua amalan. Kenapa kita tidak menentang? Kita tidak boleh menentang orang munafik. Maksudnya, kalau kita tahu dia orang munafik, kita bunuh dia, kita serang dia. Kenapa Nabi tidak melakukan itu? Kerana Nabi menggunakan kaedah yang zahir pada luaran. Luarannya kita nampak Islam, maka kita hukumkannya sebagai orang Islam. Akan tetapi dalam hati mereka kita serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun yang sebenarnya Nabi tahu siapa yang berlakon dan siapa yang ikhlas menerima ajaran Islam. Nabi tahu. Akan tetapi Nabi nak ajar pada kita bahawasanya apa yang zahir itu yang kita ambil. Apa yang tersembunyi, apa yang syak, apa yang ragu, kita tinggal dan kita serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jikalau Nabi mengambil hukuman terhadap orang munafik, maka orang akan katakan kepada Nabi membunuh orang Islam sendiri. Kerana mereka pelakon jadi orang Islam. Sekian itu sahaja daripada Ustaz untuk pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.